Pada tahun 1981, negara digemparkan dengan berita berhubung penglibatan pemimpin besar negara terlibat dengan ejen negara asing. Heboh diperkatakan tentang gejala pengkhianatan terhadap negara oleh pemimpin tertentu. Persoalannya, siapakah pemimpin tersebut? Sejauh manakah penglibatannya dengan ejen negara asing? Semua kita akan rungkaikan bersama. Mari kita mulakan kisah yang pernah menggemparkan seluruh negara satu ketika dulu ini. Tidak ada gambaran yang jelas mengenai tugas dan tanggungjawab seorang setiausaha politik. Ini kerana bidang tugas setiausaha politik ditentukan oleh jemaah menteri. Namun, secara umum, seorang setiausaha politik ditugaskan untuk membantu tugas-tugas politik seorang menteri dan memberikan nasihat yang sewajarnya kepada situasi politik di kawasan parlimen, di negeri atau di Malaysia. Seorang setiausaha politik perlu memahami, menyampaikan dan menjelaskan program-program pembangunan negeri dan dasar kerajaan kepada rakyat di peringkat akar umbi. Dalam erti kata lain, peranan setiausaha politik amat penting dalam perjalanan seseorang menteri. Bahkan tidak lebih untuk kita katakan bahawa mereka juga boleh mempengaruhi satu-satu keputusan yang dilakukan. Di sebalik tugas yang baik ini, kita pernah digemparkan dengan satu kejadian yang sangat mengejutkan banyak pihak. Seorang setiausaha politik yang sepatutnya memainkan peranan penting membantu menteri telah bertukar menjadi ancaman kepada negara kerana kejadian terus menyentuh langsung perihal keselamatan negara. Penangkapan setiausaha politik Timbalan Perdana Menteri. Penangkapan setiausaha politik Timbalan Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad, dikenali sebagai Siddiq Mohamad Ghaus, di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA pada 13 Julai 1981 cukup menggemparkan negara. Malah penangkapan Siddiq dilakukan 3 hari sebelum Dr. Mahathir diangkat menjadi Perdana Menteri, merupakan suatu peristiwa yang mengejutkan seluruh negara. Tindakan tegas telah diambil oleh kepimpinan almarhum Tun Hussein On terhadap pengkhianatan tersebut. Datuk Harun Idris juga pernah menulis sebuah buku berhubung dengan gerakan Freemason, tajaan Yahudi Zionis, dengan mengemukakan beberapa nama pertubuhan dan individu tertentu yang turut terlibat dalam gerakan ini. Berdasarkan kepada beberapa peristiwa dan catatan ini jelas kepada kita bahawa negara kita tidak terlepas dari terjebak dengan kegiatan yang mengkhianati negara. J. Victor Morais dalam bukunya bertajuk Mahathir Riwayat Gagah Berani 1982 menyatakan Siddiq Ghaus yang telah dibuang kerja beberapa hari sebelum ditangkap pernah berkhidmat selama 7 tahun sebagai setiausaha politik Dr. Mahathir sejak di Kementerian Pelajaran dan diikuti ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri. Duta Rusia diusir keluar Malaysia. Sebagai seorang pemimpin yang berani, walaupun bimbang, Dr. Mahathir tetap berada dalam situasi tenang dan tenteram apabila berita bersabit penangkapan bekas setiausaha politiknya itu diumumkan secara meluas di radio, televisyen dan akhbar-akhbar tempatan. Akhbar Utusan Malaysia pada 14 Julai 1931 menyiarkan kes penangkapan Siddiq Ghaus di muka hadapannya dengan tajuk Siddiq Ejen KGB ditangkap dan 3 pegawai kedutaan Soviet diusir keluar 24 jam dari negara ini. Buat pertama kalinya dalam sejarah Malaysia, 3 orang diplomat Rusia diusir dalam tempoh 24 jam dan kerajaan mengesahkan bahawa Siddiq Ghaus telah menjadi ejen polis rahsia Soviet KGB. Menteri Dalam Negeri iaitu Tan Sri Ghazali Shafi'i dalam kenyataannya yang disiarkan oleh Utusan Malaysia pada 14 Julai 1981 menegaskan polis sudah merampas alat-alat yang dibekalkan oleh KGB Soviet kepada Siddiq, termasuk kamera, beg dengan petak-petak yang sulit dan sebuah radio dengan bunyian khas mengikut saluran frekuensi khas yang digunakan oleh ejen KGB untuk menghubunginya.
Ghazali berkata Siddiq ditangkap di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA kerana kegiatan-kegiatannya memudaratkan keselamatan negara. Siasatan polis sejak awal 1979 lagi berjaya mengesan penglibatan Siddiq dan mendapati beliau telah membuat satu bentuk perhubungan dengan seorang pegawai KGB yang menimbulkan syak wasangka. Pegawai KGB itu ialah VP Romanov yang merupakan seorang setiausaha kedua di Kedutaan Soviet di Kuala Lumpur. Pengesanan rapi oleh polis tentang perhubungan Romanov dengan Siddiq membuktikan Romanov telah berjaya menjadikan Siddiq seorang ejen KGB. Berisikan yang dijalankan pihak polis cawangan khas mendapati ejen KGB selalu menemui Siddiq pada waktu malam dan sesetengah pertemuan itu dibuat dalam kereta Siddiq sendiri. Jabatan Perdana Menteri pula mengesahkan bahawa Siddiq telah dibuang kerja beberapa hari sebelum beliau ditangkap. Di samping menjadi setiausaha politik kepada Timbalan Perdana Menteri Dr. Mahathir, Siddiq juga memegang jawatan sebagai Timbalan Ketua UMNO Sungai Petani Kedah dan pernah menjadi Presiden Persatuan Kelab-Kelab Belia Malaysia MAYC. Ketegasan Kerajaan Malaysia. Kenyataan Kementerian Luar pula menyatakan kerajaan memandang berat akan kegiatan-kegiatan mengintip yang dilakukan oleh 3 orang pegawai Kedutaan Soviet. Kegiatan-kegiatan seumpama itu adalah tidak dapat diterima dan merupakan penyalahgunaan akan kedudukan mereka sebagai pegawai-pegawai kedutaan. Tambah lagi, kegiatan-kegiatan ini merupakan ancaman langsung kepada keselamatan negara. Kerajaan menganggap bahawa dengan kehadiran mereka seterusnya di Malaysia akan menjadi ancaman kepada keselamatan negara dan boleh menjejaskan kepentingan hubungan baik antara Malaysia dan Kesatuan Soviet. Kementerian Luar Negeri seterusnya telah memanggil Soviet dan menyampaikan kepada mereka keputusan kerajaan bahawa 3 kedutaan Soviet adalah persona non grata, iaitu orang yang tidak dikehendaki, dan meminta kedutaan membuat persiapan untuk membolehkan mereka meninggalkan Malaysia dalam tempoh 24 jam. Pegawai-pegawai kedutaan Soviet yang diusir itu ialah G.I. Stepanov iaitu setiausaha pertama kedutaan. VP Romanov memegang jawatan sebagai setiausaha kedua Kedutaan Soviet dan seorang kaki tangan bukan diplomatik di bahagian ekonomi Kedutaan Soviet dikenali sebagai ZL Kamidauline. Tan Sri Ghazali seterusnya menyatakan bahawa Siddiq selaku ejen KGB tidak berjaya mendapatkan sebarang dokumen rahsia dari kerajaan kerana kecekapan pihak perisik Malaysia. Siddiq tidak dapat melakukan sesuatu yang boleh merosakkan keadaan di negara ini. Sesungguhnya pengusiran keluar 3 orang pegawai Kedutaan Rusia oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 1981 ini telah dipandang berat oleh kerajaan kerana kegiatan khianat ketiga-tiga pegawai itu tidak dapat diterima dan merupakan penyalahgunaan kuasa yang berat sebagai pegawai kedutaan. Dr. Mahathir berkata beliau sedar tentang kegiatan Siddiq sebagai ejen KGB sejak tahun 1979. Beliau terus mengekalkan Siddiq sebagai pembantunya kerana ingin menyenangkan polis mengutip bukti-bukti terhadapnya dan ejen-ejen Soviet. Dr. Mahathir seterusnya mengucapkan tahniah kepada pihak polis kerana berjaya melakukan penyiasatan terhadap kegiatan Siddiq dan menganggap beliau seorang yang tamak kerana sanggup menjual rahsia negara sendiri demi semata-mata untuk wang. Dr. Mahathir menjelaskan keselamatan negara tidak terjejas memandangkan apa yang dilakukan Siddiq tidak ada yang berguna bagi ejen-ejen Soviet dan beliau tidak dibenarkan memegang dokumen berdarjah rahsia besar negara ketika bertugas sebagai setiausaha politiknya. Kejadian yang dirancang. Ada versi mengatakan Siddiq Ghaus ditangkap adalah rencana Ghazali Shafi'i, ketika itu Menteri Dalam Negeri, untuk mencemarkan imej Mahathir yang bakal menjadi Perdana Menteri. Padahal dalam masa yang sama, Ghazali Shafi'i bercita-cita untuk jawatan yang sama. Selepas Dr. Mahathir naik jadi Perdana Menteri bermula 16 Julai 1981, hayat politik Ghazali Shafi'i tidak bertahan lama. Sebaik menduduki kerusi Perdana Menteri, Mahathir memindahkan Ghazali ke Kementerian Luar dan pada 30 Julai 1981, Mahathir membebaskan 21 tahanan ISA. Posisi Ghazali di Kementerian Dalam Negeri digantikan oleh Tan Sri Musa Hitam yang juga merupakan timbalan Perdana Menteri. Selepas Musa Hitam, jawatan Menteri Dalam Negeri dipegang sendiri oleh Mahathir hinggalah beliau bersara. Dan apa yang terjadi kepada Siddiq Ghaus? Ada desas-desus mengatakan dia masih sihat menetap di Ampang, Selangor dan masih menerima pencen kerajaan. Justru kesimpulannya amat mudah.
Pemimpin yang kuat menghentam Barat tidak semestinya bermusuh dengan Barat. Bahkan, mereka boleh menjadi ejen Barat dan meraih simpati rakyat yang rata-ratanya anti kepada Barat. Kesan dari tindakan berani pemimpin ini rakyat terpaksa menderita. Ketahuilah musuh anda boleh berada di mana-mana sahaja. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa ikuti channel kami.